Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai ayat 23. So pada subuh ni insya-Allah kita teruskan bermula dari ayat 24 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah satu ketetapan hukum Allah Ta'ala yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu. Untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu, maksudnya suami isteri, sesudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 24 surah An-Nisa ni sambungan kepada ayat tentang mahram yang telah kita bahaskan pada kuliah sebelum ni. Ayat 22 dan ayat 23 sebelum ni Allah menjelaskan kepada kita mahram atau wanita-wanita yang haram kita berkahwin dengannya. Ada mahram disebabkan hubungan nasab, ada mahram disebabkan hubungan perkahwinan, dan ada mahram disebabkan hubungan sesusuan. So ini tambahan lagi satu. Allah Ta'ala sebut wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi antara wanita yang haram kita kahwini adalah isteri orang. Maka apabila seorang wanita sudah menjadi isteri seorang lelaki, haramlah kita berkahwin dengannya. Bahkan apabila kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila seorang wanita telah dipinang, telah ditunang oleh seorang lelaki pun, itu dah tak boleh dah kita mengkhitbahnya, tak boleh lagi kita bertunang dengannya. Kalau wanita yang telah bertunang dengan lelaki yang lain sahaja kita tak boleh bertunang dengannya, apatah lagi wanita yang sudah menjadi isteri orang. Maka kalau ada lelaki
dia suka kacau isteri orang, ya, maka itu satu perbuatan yang amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Bahkan isteri orang atau wanita yang sudah menjadi isteri kepada orang, tidak halal bagi kita melainkan suami dia ceraikan dia kemudian habis masa iddah, ya. Maka misalkan seorang wanita diceraikan, ditalak oleh suami dia, sebelum masa iddah itu tak boleh sama sekali kita ajak untuk berkahwin, ya. Maka andai kata seorang wanita diceraikan ataupun mungkin ditinggal mati oleh suami dia, kemudian dia berada dalam masa iddah ni pun kita tak boleh ajak dia untuk berkahwin. Tetapi apabila sudah selesai masa iddah, ya, misalkan dia diceraikan oleh suami dia ataupun mungkin ditinggal mati oleh suami dia dan masa iddah dia sudah habis, maka bolehlah kita ajak dia untuk berkahwin atau bolehlah untuk dikahwini. Tetapi selagi mana dia menjadi isteri seseorang, ya, kemudian sampailah selesai masa iddahnya atau sampailah masa iddahnya, maka itu haramlah untuk kita lelaki mengahwininya atau mengajak dia untuk berkahwin, ya. So ini antara mahram atau yang diharamkan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut illa ma malakat aimanukum, ya, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, ya. Kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, dekat sini para ulama tafsir, ya, lebih banyak menjelaskan ini maksudnya hamba sahaya perempuan yang asalnya status dia adalah isteri orang tetapi dia menjadi tawanan perang, maka itu boleh dikahwini. Jadi ayat ni disebut oleh para ulama tafsir kita, ia mempunyai asbabun nuzul. Menurut satu riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa ayat 24 surah An-Nisa ni turun ketika mana berlaku peperangan Hunain, ya, di mana pada ketika itu umat Islam dapat menguasai Hunain dan wanita-wanita ahlul kitab, ya, yang mana mereka ini adalah berstatus sebagai isteri kepada suami mereka, banyak yang menjadi tawanan perang. Maka pada ketika itu ada sahabat cuba nak mendekati, ya, sebab dah menjadi status dah menjadi tawanan perang. So ada sahabat yang cuba mendekati mereka. Maka wanita-wanita itu berkata, kami ni ada suami. Kemudian para sahabat datang mengadukan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Maka para ulama mengatakan begini, wanita kafir, ya, misalkan gini, berlaku peperangan Muslim dengan kafir, peperangan yang semata-mata kerana agama, bukan nak dapatkan kuasa, ya, bukan nak menguasai negeri tertentu, bukan. Peperangan yang berlaku semata-mata kerana nak mempertahankan agama, mukmin melawan kafir. Lalu dalam peperangan tersebut ada tawanan perang wanita-wanita kafir, ya, ataupun suami isteri-isteri kepada orang-orang kafir tersebut. Mereka menjadi tawanan perang, ya. Maka mereka ini boleh untuk dikahwini walaupun status dia sebagai asalnya dia sudah punya suami. Ini boleh untuk dikahwini, ya. Kenapa begitu? Apakah ini maknanya Islam menjadikan mereka, mohon maaf, sebagai hamba seks mereka, pemus nafsu mereka? Jawapannya tidak. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah mengatakan Islam bukanlah agama yang mempromosikan hamba sahaya atau dibolehkannya hamba sahaya. Tidak. Sebenarnya Islam pada ketika itu hanya mengimbangi budaya yang berlaku, ya.
Jadi semua bangsa pada ketika itu menerapkan perkara yang sama. So seandainya ada wanita muslimah yang mereka tawan, mereka juga akan melakukan perkara yang sama. So oleh kerana itu Islam pun membolehkan untuk melakukan perkara yang sama. Dan di sisi lain, ya, mereka ini boleh untuk dikahwini walaupun asalnya dia punya suami yang kafir tadi. Sebenarnya ini bukan untuk menghinakan mereka, tetapi untuk memberikan untuk memberikan perlindungan kepada mereka, ya, sehingga kan ada yang bertanggungjawab kepada dia, ya. Sebab kalau dia dikahwini oleh seorang lelaki, maka lelaki ini akan bertanggungjawab kepada dia, ya, akan memberikan keperluan-keperluan hidup dia. Jadi dibolehkan, ya. Ini pun kata para ulama ada syarat dia. Tidak boleh serta-merta terus dia kahwini, ya. Kalau wanita yang menjadi tawanan perang tersebut sedang hamil, maka tak boleh untuk dikahwini sehingga kan dia selesai melahirkan, ya, selesai nifas dia semua. Kalau wanita tersebut dia tidak hamil, tidak dalam keadaan mengandung, maka mesti tunggu dia haid, kemudian suci daripada haid. Kenapa ini disyaratkan? Ini disyaratkan bagi memastikan bahawa rahim wanita tersebut tidak sedang mengandung anak daripada suami dia yang kafir sebelum. Maka illa ma malakat aimanukum dekat sini, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Ini lebih kepada hamba sahaya wanita yang didapat dalam peperangan antara muslim dengan kafir, khasnya berlaku pada zaman dahulu. Asalnya mereka mempunyai suami, tetapi kemudian mereka menjadi tawanan perang, suami mereka adalah kafir, ya, kemudian mereka menjadi tawanan perang, maka mereka boleh dikahwini walaupun asalnya dia punya suami, ya. Tetapi selain daripada itu, ya, wanita yang mempunyai suami haram untuk dikahwini. Yang dibolehkan hanya dalam kes yang tadi saja, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut kitaballahi alaikum. Haramnya segala yang tersebut itu adalah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan ke atas kamu, ya. Ini Allah Ta'ala memberikan penegasan bahawa wanita-wanita yang diharamkan kita untuk berkahwin dengannya, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebut sebelum ini, ya, itu adalah satu ketetapan, ya, satu kefarduan yang telah Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, ya, dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu. Maksudnya dihalalkan bagi kamu wanita-wanita yang tidak disebutkan sebelum. Maksudnya selain daripada mahram yang telah disebutkan pada ayat 22, 23 dan awal ayat 24 ni, maka selain daripada itu halal untuk kamu. Maka oleh kerana itu, fal haramu mahsurun wal halalu laysa lahu had wala hasr, ya. Maka wanita yang diharamkan itu untuk dikahwini itu terhad jumlah dia, tak banyak. Manakala wanita yang halal untuk kita kahwin itu jumlah dia sangat banyak. Maka Allah Ta'ala hanya sebutkan wanita-wanita yang haram untuk dikahwini, ya, kerana jumlah mereka tidak banyak, dan Allah tidak sebutkan wanita-wanita yang halal untuk dikahwini satu persatu oleh kerana jumlahnya sangat banyak. Maka Allah Ta'ala sebut wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, dan dihalalkan bagi kamu, ya, selain daripada perempuan-perempuan yang telah disebutkan sebelum ini. So selain daripada itu boleh untuk dikahwini, halal dia, ya. Antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, ya. Untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina, ya. Jadi Allah Ta'ala sebut, ya, halal bagi kamu wanita-wanita yang lain itu selain daripada
wanita-wanita mahram yang telah disebutkan pada ayat 22, 23 dan ayat 24 sebelum ni, ya. Antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, ay iradatu an tatlubun nisa bi tariqi syar'i fatadfa'u lahunna al-muhur, ya. Mesti dia ataupun lelaki ini, dia mencari wanita untuk berkahwin dengannya dengan cara yang disyariatkan, iaitulah dia memberikan mahar, bukan dengan berzina. Jadi walaupun dikatakan halal bagi kita lelaki selain daripada wanita-wanita mahram itu, bukan secara automatik kita terus halal dengannya, tidak. Ia menjadi halal apabila kita mengahwininya dengan memberikan mahar. Boleh untuk kita kahwini, kita beri dia harta, kita beri dia mahar, ya, untuk kita jadikan dia sebagai isteri, maka itu menjadi halal. Tetapi kalau dengan berzina, ya, mungkin dia berikan harta juga tetapi dia tidak berkahwin, dia berzina, maka itu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukum dia, ya. Jadi walaupun halal dikahwini ataupun halal wanita selain yang disebutkan sebelum ni, mestilah dengan cara bernikah, ya, dengan cara berkahwin, bukan dengan cara berzina, ya. Kemudian Allah Taala sebut, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah, ya. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna, ya. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang telah kamu menikmati kelazatan dengannya dengan berkahwin, ya, fa'atuhunna muhurahunna, maka berikanlah kepada mereka maharnya, faridatan faradahallah, iaitu satu kefarduan yang telah difardukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ni disebutkan oleh para ulama, ya. Sekiranya ada seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang wanita, kemudian semasa dia berkahwin tu mungkin dia belum sempurna memberikan mahar. Katalah dia mahar yang ditetapkan RM1,000, kemudian dia yang boleh beri hanya 700, contoh kata dia, so dia berhutang dalam 300. Maka selepas berkahwin dan selepas ia, mohon maaf, berhubungan suami isteri dengan isteri dia ni, dia sudah menikmati isteri dia, maka dia wajiblah untuk sempurnakan, untuk penuhkan mahar tadi. Yang asalnya dia baru bayar dalam 700, maka dia wajib sempurnakan menjadi RM1,000, gitu, ya. Ataupun ada pendapat yang lain, tafsiran yang lain mengatakan sekiranya semasa dia berkahwin itu tidak ditetapkan berapa jumlah mahar, ya, tidak ditetapkan berapa jumlah mahar, maka selepas dia berkahwin dan dia telah pun menikmati isteri dia, wajiblah dia bayar mahar kepada isteri dia dengan kadar mahar kebiasaan, atau disebut istilah dia dalam fiqh dengan mahar mithil, ya. Mahar mithil ni maksudnya mahar mengikut mas kahwin, mengikut kebiasaan orang dekat situ. Katalah di suatu negeri tersebut biasanya mahar atau mas kahwin wanita yang dikahwini RM1,000, maka dia bayarlah RM1,000. So ini disebut dengan mahar mithil, ya. Intinya apabila seseorang lelaki mengahwini seorang wanita, kemudian ia telah menikmati isteri dia tersebut, maka wajiblah dia bayar maharnya. Sama ada semasa berkahwin itu oleh kerana dia berhutang, maka wajib dia sempurnakan, ataupun semasa berkahwin itu mungkin belum dijelaskan berapa jumlah sebenar, maka wajiblah untuk dia bayarkan mahar tersebut, ya. Ayat ni berhati-hati disalahfahami oleh setengah orang, terutama daripada kalangan Syiah Rafidah, ya. Ini antara ayat yang mereka jadikan sebagai dalil bolehnya nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah adalah satu perkahwinan yang diharamkan dalam agama Islam, ya. Nikah mut'ah ni ialah
boleh kita kata kahwin kontrak. So seorang lelaki dia mengahwini seorang wanita untuk masa tertentu saja. Katalah dia berkahwin dengan wanita tersebut untuk masa 3 hari, ya, ataupun 7 hari, ataupun mungkin 1 bulan, ya, dan tanpa ada wali, tanpa ada saksi, kemudian mereka buat. Ini perkahwinan yang diharamkan dalam Islam, ya. Mut'ah adalah perkahwinan yang haram dalam Islam. So sesiapa yang melakukannya samalah dia dengan berzina. So ayat ini disalahfahami oleh golongan-golongan Syiah terutamanya. Maka nanti berhati-hati, mana tahu ada orang menawarkan, ya, nikah mut'ah. Lalu dia mengatakan nikah mut'ah tu ada dalam Quran. Lalu dia pun membacakan ayat ni, famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna faridah. Ya, ini bukan untuk nikah mut'ah, tetapi ini untuk seorang lelaki yang sudah berkahwin dengan seorang perempuan, maka Allah Ta'ala wajibkan ia untuk membayar mahar. Mungkin sebelumnya kurang ataupun mungkin sebelumnya belum ditetapkan, maka dia wajiblah untuk berikan mahar itu secara penuh, ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah, ya. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu, maksudnya suami isteri, sesudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya, ya. Maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, idza faradta laha sidaqan, andai kata seorang lelaki dia telah tetapkan mahar untuk isteri dia, ya, semasa berkahwin tu, misalkan dia kata mahar kamu aku beri RM1,000, contoh, ya. Kemudian fa'abara'atka minhu aw an syai'in minhu, kemudian tiba-tiba isteri atau wanita tersebut mengatakan dia kurangkan sedikit daripada situ. Mungkin asalnya 1,000, tiba-tiba dia kata tak apalah, 800 je lah, dia kata. Maka fala junaha 'alaika wala 'alaiha fi dhalik, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bergantung kesepakatan. Kalau misalkan isteri, ya, dia mengatakan tak apalah, dia kurangkan, dia tengok mungkin suami dia susah dan sebagainya, maka tidak ada masalah, ya. So ini selaras sebenarnya dengan ayat yang telah kita bahaskan sebelum ni. Allah Ta'ala kata, فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Andai kata mahar selepas diserahkan kepada isteri, ya, kemudian isteri dengan suka hati, dengan kerelaan hati dia memberikan sebahagiannya kepada suami dia, kerana mungkin dia tengok suami dia ni susah, maka itu tidak berdosa, tidak menjadi suatu masalah, ya. Maka dalam perkahwinan juga macam tu, tidak berdosa fima taradaitum min ba'dil fariidah, ya. Kalau bersepakat, ya, sama-sama redha tentang mahar selepas ditetapkan. Contoh tadi, dalam perkahwinan ditetapkan, suami telah mengatakan bahawa mahar yang dia serahkan adalah RM1,000. Kemudian mungkin isteri dia nampak dia susah, tak boleh penuhkan mahar tu. Maka isteri mengatakan tak apalah, abang bayar 800 je lah, ataupun 700 je lah. Mereka sama-sama redha, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau satu redha, satu tak redha, itu tak boleh. Misalkan suami kata, kurangkanlah. Isteri kata, saya tak mahu. Dulu kamu dah berjanji nak bagi saya mahal RM1,000, maka wajib. Kalau satu sahaja yang redha, satu tak redha, tak jadi. Mesti redha kedua-duanya. Maka itu dibolehkan. Tidak ada menjadi masalah, insya-Allah, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala lah yang paling tahu tentang kebaikan-kebaikan hambanya, apa yang terbaik bagi kita, dan Allah Ta'ala Rabb yang maha bijaksana dalam menetapkan hukum hakam syaraknya kepada kita semua, ya. So ayat 24 ni memberikan beberapa poin penting bagi kita. Pertama, antara wanita yang haram kita kahwini ialah isteri orang atau wanita yang sudah mempunyai suami.
sehinggalah dia diceraikan dan habis masa iddahnya, barulah boleh untuk dikahwini, ya. Yang kedua, wanita hamba sahaya yang diperoleh daripada peperangan sebagai tawanan perang, walaupun asalnya dia sudah punya suami, maka itu boleh dijadikan sebagai isteri, ya. Kemudian seterusnya, wanita-wanita yang diharamkan untuk dikahwini itu satu ketetapan yang telah difardukan Allah Ta'ala kepada kita, ya. Tak boleh kita ganggu gugat lagi. Itu sudah final, Allah Ta'ala tetapkan. Seterusnya, dihalalkan bagi kita, artinya boleh kita kahwini semua wanita selain daripada wanita-wanita yang menjadi mahram kita, yang Allah Ta'ala sebut dari ayat 22, 23 dan awal ayat 24 ni. Selain daripada mereka, halallah untuk dikahwini dengan syarat, ya, dengan syarat halal apabila lelaki itu hendak mengahwini dia dengan memberikan mahar, ya. Dia kahwini, dia halal bagi dia secara berkahwin, dengan cara dia memberikan mahar kepadanya, bukan dengan cara berzina, ya. Kemudian seterusnya, ya, wanita-wanita ataupun wanita-wanita yang sudah menjadi isteri, kemudian suami dia sudah pun bersenang-senang dengan dia, maka suami dia itu wajiblah untuk memberikan mahar secara penuh. Mungkin sebelumnya masih kurang diberi ataupun belum ditetapkan, maka wajiblah dia berikan secara penuh. Nikah mut'ah adalah nikah yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Kemudian seterusnya, tidak berdosa andai kata suami isteri bersepakat tentang pembayaran ataupun jumlah mahar, walaupun mungkin telah ditetapkan sebelumnya. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, andai kata sebelumnya telah pun ditetapkan RM1,000, kemudian selepas itu mereka dengan sukarela, dengan redha, sama-sama redha, mengatakan tak payahlah, kurangkanlah mungkin oleh kerana suami ini susah dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, baik, seterusnya kita sambung ayat 25. Pada ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم Wallahu ghafurur rahim. Baik, ayat 25 ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum berkahwin dengan wanita hamba sahaya, ya. Bagaimana cara berkahwin dengan wanita hamba sahaya, ataupun syarat-syarat dia dekat sini Allah Ta'ala sebut. Baik, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang tidak mampu atau tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, maksudnya yang merdeka dan yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki, dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu adalah berasal daripada Adam dan seagama pula. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya, serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka hamba-hamba perempuan itu berkahwin,
lalu mereka melakukan perbuatan keji zina, maka mereka dikenakan separuh daripada hukum seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian, yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan, itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Dan sabarnya kamu tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya. Pada ayat ni Allah menjelaskan tentang syarat untuk berkahwin dengan wanita hamba sahaya. Ya, dan ada hukum, nanti Allah Ta'ala juga ada menjelaskan hukum wanita hamba sahaya yang berzina. Ya. Baik, Allah Ta'ala sebut وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, dan sesiapa di antara kamu yang tidak ada kemampuan untuk memberi mahar, ya, berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka lagi beriman, maka bolehlah ia berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman. Ya. Jadi mengahwini wanita yang merdeka ini terutama pada zaman dahulu lah. Sekarang ni saya ingat kita semua wanita dan lelaki pada hari ini dekat dunia rasanya semua sudah merdeka, ya, tak ada hamba sahaya lagi. Ini pada masa dahulu. Pada masa dahulu ada status orang merdeka dan ada hamba sahaya. Ya, secara amnya mengahwini wanita merdeka itu lebih mahal, ya, berbanding mengahwini wanita hamba sahaya. Ya, tak payahlah zaman dulu, ya, satu merdeka satu hamba sahaya. Hari ini saja, ya, mengahwini wanita yang tinggi pendidikan dengan yang agak rendah pendidikan itu pun biasanya agak berbeza, ya. Wanita dengan pendidikan yang tinggi, dengan kerjaya yang bagus, biasanya hantaran dia pun tinggi, kan. Padahal ni semua sudah merdeka ni, apatah lagi pada masa dahulu. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau kamu tidak sanggup berkahwin dengan wanita-wanita mukminah yang merdeka, maka bolehlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita hamba sahaya. Ya, bolehlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita hamba sahaya yang beriman. Boleh berkahwin dengan mereka. Dengan syarat mereka adalah wanita-wanita yang beriman, hamba sahaya yang beriman. Kalau hamba sahaya itu tidak beriman, maka tak boleh untuk dikahwini. Maka syarat pertama, boleh mengahwini hamba sahaya, mestilah hamba sahaya perempuan tersebut hamba sahaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia kafir atau dia tidak beragama, maka tetap tidak dibolehkan, ya. Allah mengatakan wallahu a'lamu biimanikum. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tentang keimanan mereka. Maksudnya, dalam kita menilai hamba sahaya itu, misalkan dia beriman ke ataupun tidak beriman, kita cukup melihat zahirnya sahaja. Hakikat iman seseorang, bagaimana iman dia, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Ini sama juga, misalkan kita hendak melihat perempuan yang hendak dikahwini, dia ni beriman ataupun tidak beriman, kuat iman ataupun tidak misalkan, maka cara yang kita tengok cukup melihat zahirnya sahaja. Adapun batin dia macam mana, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu, ya, kita tidak pernah tahu, ya. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut ba'dukum min ba'd, hakikatnya sebahagian kamu adalah daripada sebahagian. Maksudnya innakum jami'an banu Adam wa min nafsi wahidah. Hakikatnya kita manusia ni, walaupun mungkin ni merdeka, ni hamba sahaya, hakikatnya kita adalah berasal daripada Nabi Adam alaihi salam. Ba'dukum min ba'd. Selain daripada itu, ya, sama-sama beriman. Merdeka ini tadi beriman kepada Allah, hamba sahaya ini pun beriman kepada Allah. Maka sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja manusia ini, ya. Cuma dalam kehidupan pada masa dahulu ada status merdeka dan ada hamba sahaya. Namun hakikatnya di sisi Allah Ta'ala manusia ini adalah sama saja, ya. Sama-sama berasal daripada Nabi Adam.
dan ia sama-sama beriman, ya. Justru tidak menjadi masalah. Kemudian kata Allah Ta'ala, fankihuhunna biizni ahlihin, ya. Maka kahwinilah mereka, maksudnya wanita-wanita hamba sahaya itu mesti dengan izin tuan dia, ya. Fankihuhunna biizni ahlihin, maka kahwinilah mereka wanita-wanita hamba sahaya itu mesti dengan izin tuan dia. Kalau tuan dia tak izin, maka tak boleh, ya. Kemudian wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berilah kepada mereka mahar dengan cara yang ma'ruf, ya. Ada sebahagian ulama menjelaskan jumlah mahar untuk hamba sahaya. Ada yang mengatakan 10 dirham sahaja, ya, kecil lah. Tetapi sebenarnya tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan jumlah tertentu, ya. Allah Ta'ala sebut wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berilah kepada mereka mahar, kepada hamba sahaya ini mahar sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik. Misalkan pada ketika itu untuk hamba sahaya biasanya 100 dirham contohlah, maka berilah sesuai dengan uruf tersebut, sesuai dengan kebiasaan pada tempat tersebut. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, ya, mereka hamba-hamba sahaya ini mestilah hamba sahaya yang sopan, ya, yang menjaga kehormatan dirinya, bukan perempuan-perempuan lacur dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan, ya. Jadi hamba sahaya yang dikahwini itu mestilah afifat, mestilah hamba-hamba sahaya menjaga kesucian dirinya. Dia jaga kehormatan. Walaupun dia hamba sahaya, tetapi dia menjaga kehormatan dia. Ni Allah Ta'ala sebut secara khas, kata para ulama, sebab pada masa dahulu amnya hamba sahaya perempuan itu tidak menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah syaratkan kalau nak berkahwin mesti afifat, mesti wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Bayangkan untuk wanita hamba sahaya Allah Ta'ala syaratkan macam ni, apatah lagi tu wanita yang merdeka. Maka kalau hendak mengahwini wanita yang merdeka, kita mesti melihat, perlu tak dilihat kesucian diri dia, bagaimana dia menjaga kehormatan dia, ya, perlu untuk dilihat. Untuk hamba sahaya sahaja Allah Ta'ala syaratkan, apatah lagi untuk wanita merdeka, ya. Ghaira musafihat, bukan yang terang-terangan berzina, ya, wala muttakhidati akhdan, dan bukan yang secara sembunyi-sembunyi dia berzina, ya. Jadi orang berzina ni ada secara terang-terang dan ada sembunyi. Ibnu Abbas mengatakan al-khidan itu adalah as-sadiq lil mar'ah, ya, yuzni atau yazni biha sirran. Itu ada teman lelaki kepada hamba sahaya tersebut, mereka berzina secara sembunyi. Jadi tak boleh mengahwini hamba sahaya perempuan yang lacur, ya, yang berzina, sama ada dia berzina terang-terangan ataupun secara sembunyi. So berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, maka ada 4 syarat untuk mengahwini wanita hamba sahaya supaya boleh. Yang pertama, mesti beriman kepada Allah, ya, mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanita hamba sahaya ini adalah wanita yang menjaga iffah, yang menjaga kesucian dirinya zahir dan batin, ya. Yang ketiga, lelaki yang mengahwini ini mestilah adamul istita'ah, kerana dia tak mampu berkahwin dengan wanita merdeka. Kalau dia mampu, maka wanita merdekalah untuk dia, ya. Seterusnya tadi mesti mendapatkan izin, ya, daripada wali dia, ya. Kemudian mesti memberikan mahar. Jadi ada beberapa, ya, bukan sekadar 4, ya. Jadi syarat dia tu syarat dia tu yang pertama, lelaki yang hendak mengahwini hamba sahaya ni, dia tidak mampu berkahwin dengan wanita yang merdeka. Yang kedua, wanita hamba sahaya yang dikahwini ini mestilah wanita yang beriman, ya. Yang ketiga, mestilah atas izin tuan dia, pemilik hamba sahaya ni. Dan yang keempat, mestilah diberikan mahar mengikut uruf, ya. Yang kelima, wanita hamba sahaya ini mestilah wanita yang menjaga kehormatan dirinya, bukan seorang yang berzina, ya, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, ya.
Kemudian Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kemudian setelah mereka hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji, maksudnya zina, maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan merdeka. Maka hukuman untuk wanita hamba sahaya itu setengah hukuman untuk wanita merdeka. Misalkan wanita merdeka itu kalau berzina disebat sebanyak 100 kali sebatan, maka untuk mereka hanya setengahnya, hanya separuh daripada situ, 50 kali sebatan, ya. Kalau dia sudah berkahwin, wanita merdeka itu dihukum rejam. Kalau seorang wanita yang sudah berkahwin, dia berzina, maka dihukum rejam sampai mati. Untuk hamba sahaya, maka tidak ada hukum rejam. Intinya, hukuman bagi wanita hamba sahaya itu setengah atau separuh daripada hukuman untuk wanita yang merdeka, ya, kerana status mereka di bawah wanita yang merdeka. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut, ذَلِكَ لِمَنْ خَشْيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ. Ya, hukum perkahwinan yang demikian, yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan, itu ialah bagi orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. So ini syarat tambahan. Syarat tambahan supaya boleh berkahwin dengan wanita hamba sahaya, apabila seorang lelaki itu dia bimbang, kalau dia tak berkahwin ni, dia akan buat zina. Tetapi nak berkahwin dengan wanita yang merdeka, dia tak ada kemampuan. Maka pada saat itu bolehlah dia untuk berkahwin, ya. Namun demikian Allah Ta'ala mengatakan, wa antasbiru khairul lakum. Kalau kamu sabar untuk tidak berkahwin dengan hamba sahaya, walaupun dibolehkan, itulah yang terbaik. Maka menahan diri untuk tidak berkahwin dengan hamba sahaya, itulah pilihan yang terbaik. Walaupun dibolehkan, ya, walaupun dibolehkan berkahwin dengan mereka, tetapi menahan diri untuk tidak berkahwin dengan wanita hamba sahaya itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Kerana kalau tetap berkahwin dengan mereka, maka ada impak dia kepada anak nanti, ya. Anak lahir daripada hamba sahaya, maka status anak ni pula nanti boleh menjadi hamba sahaya. Maka yang terbaik menahan diri. Nabi SAW beri panduan, ya, kalau dah nak sangat berkahwin tetapi belum mampu, maka fa'alaihi bis-shaum, banyak-banyaklah berpuasa, kerana puasa itu insya-Allah akan dapat melemahkan syahwat kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ini, ayat 24 dan ayat 25 daripada surah An-Nisa, ya. Mudah-mudahan dua ayat ini dapat sama-sama kita fahami dengan baik dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita, tentang hukum hakam syariat yang ada di dalam agama kita. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.